Okay, so dalam video kali ini saya nak share tentang pantang larang dalam storytelling. Okay, so dalam storytelling tuan-puan, benda ni yang paling penting untuk kita kenal pastilah kan, dia punya pantang larang dia. Okay, so kita tengok pantang larang dalam storytelling tuan-puan. Yang pertama ialah kita jangan melerit. Jangan melerit ni maksudnya apa tuan-puan? Kadang-kadang saya tengok dalam storytelling, bila kita nak cerita satu cerita, okay, kita nak kongsikan tentang satu cerita, tapi kita melirik jauh daripada objektif cerita tersebut. Sebagai contoh, cerita dia sekarang ni kita nak cerita seorang isteri pergi kedai runcit, beli gula untuk suami dan balik rumah. Kan, contohnya lah cerita dia macam tu. Tapi disebabkan kita ni melirik, okay, melirik, kita cerita dia pergi kedai, lepas tu jumpa pula dengan Kia pula cerita macam-macam. Kia cerita, lepas tu datang si Joya pula cerita yang anak dia ni pergi kahwin dekat sepadan Thailand, membawang kan. So kita melirik keluar daripada konteks cerita tersebut. So bila kita keluar daripada konteks cerita, pembaca akan cepat rasa macam kau nak cerita apa sebenarnya ni? Okay, so yang pertama tuan-tuan, kita jangan melirik. Okay, so jangan melirik ni terbagi pada dua. Satu adalah dalam konsep cerita tu sendiri. Yang kedua adalah konsep perenggan. Dalam perenggan tuan-tuan, ia sangat penting. Maknanya perenggan ni menentukan sama ada pembaca kita nak meneruskan bacaan tu atau tidak. Kalau lah tuan-tuan dan puan ni bukan seorang yang famous atau bukan seorang yang selalu menulis cerita panjang-panjang dan tak ada followers lagi, okay, so tuan-tuan dan puan, kalau tulis panjang-panjang, manusia kan, kita macam biasa, bila kita start membaca, kita akan mula orang kata scan dulu. Kita akan scan dulu penulisan tu kan. Kalau tiba-tiba ada satu persepsi negatif, contoh bila kita tengok satu perenggan tu dah ada panjang gila kan, kita akan terus ada persepsi negatif yang panjangnya dia tulis kan. So benda-benda macam tu yang kita nak elak tuan-tuan. Okay, so perenggan bagi saya punya advice, dalam satu perenggan mobile view maknanya bukannya desktop view. Desktop view kalau 4 perenggan, mungkin dalam mobile view dia jadi 5 atau 6. Okay, so hati-hati dekat situ. So saya ambil mobile view, satu perenggan maksimum 5 baris ayat. Okay, satu perenggan 5 baris ayat, dan paling cantik tuan-puan 3 ke 4 baris. Okay, itu menyebabkan orang nak baca lebih, baca lagi lah ke bawah kan. Dan lagi satu tuan-puan, dia mengajar kita untuk simplifykan cerita kita tu. Okay, so saya ada share dalam ebook saya tu, meaning better than details. So apa maksud meaning better than details ni adalah kita nak bagi tahu maksud berbanding kita nak cerita detail-detail. Jadi saya tunjuk contoh tuan-puan. Okay, nombor kedua tuan-puan, klise, tiada kelainan. Tiada kelainan ni maksud dia macam mana tuan-puan? Macam contohlah kata kita guna peribahasa yang orang dah boleh agak, ataupun ayat-ayat yang orang boleh agak kan. Contohlah kata macam tajuk story kita tu, kita tulis rezeki takkan salah alamat kan. Rezeki takkan salah alamat ni tuan-puan, dah ramai, semua orang tahu cerita pasal rezeki takkan salah alamat ni. Maknanya cerita tu pasal rezeki, tiba-tiba dia dapat kan, macam tu lah lebih kurang. So orang dah tahu ending dia. So the best part is tuan-puan, kita jangan guna ayat yang klise begitu. Okay, lagi bagus tuan-puan, bila buat storytelling, jangan tulis tajuk pun. Sebab tajuk ni akan membuatkan ada satu persepsi pada orang kan, buatkan orang macam rasa macam aku tahu dah ending dia ni. Ending dia ni sekejap lagi dia dapat rezeki lah, itu je lah. Kalau tuan-tuan cerita rezeki takkan salah alamat, betul lah, orang dah tahu dah ending dia, tuan-tuan puan dapat rezeki lah cerita dia. Kan, itu yang kita tak nak. Sebab kita nak point kita buat storytelling adalah kita nak orang baca sampai habis. Sebab apa? Sebab the climax of the story tu terletak pada hujungnya kan. Kalau kita tengok macam movie cerita kan, so climax cerita tuan-puan, sama ada cerita tu sedih ke, cerita tu apa yang memberi impact kepada kita lah, impact positif kepada kita kan, semuanya terletak pada ending dia tuan-puan. So tuan-puan perasan tak, kalau kita tengok movie kan, akan ada, kalau kita tanya cerita ni best tak kan, orang akan ada certain komen yang apa, cerita dia best tapi ending dia gantung. Cerita dia best tapi cerita dia slow sikit lah kan, tapi ending dia power kan. Dia ada komen-komen yang sebegitu. Okay, so ending ni tuan-puan adalah part yang paling crucial dalam storytelling. Sama ada kita nak tengok dia memberi impact ke ataupun tidak kepada pembaca, dan itu juga akan memberi impact kepada kita punya posting di social media. Okay, so pastikan anti klise lah.
Okay, jangan sama dengan orang lain. Orang panggil apa? Yellow frog. Okay. Kemudian tuan-tuan, elakkan isu-isu sensitif seperti agama, perkauman dan juga politik ni semua elakkan lah kalau tuan-tuan dan perempuan ni masih belum ada followers. Sebab apa tuan-tuan, kita dah lah baru-baru nak merangkak, nak naikkan followers. Tiba-tiba kita cerita pasal isu perkauman, agama, politik ni apa semua, terus jatuh kan. Isu agama yang saya masukkan bukannya macam kita tak boleh share tentang agama. Maksudnya isu-isu yang berkaitan agama kan. Contohlah kata kes kuil tu dulu kan, yang bakar kuil tu orang Melayu tu. So benda-benda macam tu tak payah nak diulas lah. Okay. So isu-isu yang sebegini elakkan. Isu-isu politik seperti apa yang terjadi dalam politik negara kita sekarang ni kan. So kalau boleh, kalau tuan-tuan bukan bidang tuan-tuan, kita elakkan lah. Okay. Sebab apa tuan-tuan, saya faham kadang-kadang masing-masing ada pandangan masing-masing terhadap sesuatu isu kan. Tapi 3 isu ni tuan-tuan ambil serius supaya jangan kita beri ulasan yang akan menjatuhkan followers kita kan. Ini perkara ni betul-betul terjadi tuan-tuan. Saya pernah ulas tentang isu politik dan memang ia menjatuhkan followers. Dah memang kita saja test je tu, memang test, memang betul jadi. Right. So isu sensitif kita elakkanlah tuan-tuan. Alright. Banyak lagi isu-isu yang kita boleh buat ulasan. Okay. Contoh macam macam-macam lah. Nanti saya share lagi lah. Okay. Kemudian elakkan provokasi tuan-tuan. Provokasi ni macam mana tuan-tuan maksudnya? Provokasi ni adalah apabila kita cuba untuk melawan arus. Okay. Melawan arus ni maksud dia macam mana? Kita ambil contoh kisah Abid Liu baru-baru ni. Okay, Abid Liu duk tolong-tolong orang. Tiba-tiba ada satu individu yang melawan arus, yang mengecam usaha-usaha Abid Liu ni secara terbuka. Apa jadi pada dia tuan-tuan? Facebook dia kena flag, Facebook dia kena ban, dia kena report. Okay, so itu bagi saya benda-benda macam tu dah tak orang kata tak berbaloi lah. Kan tak berbaloi. Sebab apa? Bila Facebook kita dah kena ban apa semua, macam mana kita nak berniaga kan? Kalau kita ni fokus berniaga dekat social media kan, dah sangat rugi lah siapa yang tak pakai social media sekarang ni kan. So kita elakkan provokasi, elakkan melawan arus. Okay. So bila kita nak ulas sesuatu isu tu, kita ulas dengan mengikut arus, tapi kita kita buat klise, anti klise sikit. Okay, so maknanya orang ulas tentang cerita Abid Liu pergi bantu orang apa semua bagus lah apa semua ni. Kita ulas pula dari persepsi lain. Okay, dari sudut pandang lain. Okay, itu tak apa. Tapi jangan melawan arus lah. Maknanya provokasi. Kita cuba nak provoke. Okay, macam isu politik pun tak payah sentuh, nak provoke orang. Okay, so benda-benda itu penting untuk perkembangan followers kita. Okay, right. Dari sudut storytelling. Okay.